Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar sekalian, saya pada hari ini saya telah menjemput sekali lagi Ustaz Abdul Salam, seorang guru tahfiz. Beliau ini adalah hafiz Al-Quran dan sangat mahir lah mengenai Al-Quran ni dari segi makhraj, sifat, mat dan sebagainya lah. Dan beliau menghafal Al-Quran tu daripada kecil lagi dan sehingga sekarang, dan beliau sangat mendalami dan beliau boleh ingat lah ayat tu kat mana dan sebagainya. Dari segi hafalan beliau ni saya akui lah memang memang mantap, dan boleh ditanya apa-apa pun mengenai Al-Quran, tajwid dan sebagainya, beliau sangat mantap. Dan saya pun belajar dengan dia juga, dan ramai yang belajar dengan dia. Dan beliau ni sekarang duduk di Malaysia, telah pun 15 tahun, dan berkahwin orang sini, bercakap bahasa Malaysia, dan mengajar Al-Quran lah di satu tempat, tetapi bukanlah secara sepenuh masa, sebab seminggu 5 kali je di sekolah agama rakyat tu. Kemudian beliau di samping tu mengajar Al-Quran secara bebas, ataupun pengajar bebas di Al-Ustaz ni, maknanya Al-Quran, dan ramailah orang pelajar dia di sini. Dan di samping tu beliau ini adalah orang daripada negeri Chad. Negeri Chad tu bersepadan dengan Mesir, dan mereka ni sangat di Mesir tu sangat banyaklah mengamalkan makanan-makanan sunnah, dan banyak makanan sunnah. Dia tanya apa sauda lah, minyak zaitun lah, dan ada lain-lain lagi ya, dan yang tersebut dengan Al-Quran dan sebagainya, hadis dan sebagainya. Jadi saya pun nak berserah kepada Ustaz Abdul Salam untuk menceritakan pada pagi ini mengenai makanan-makanan sunnah yang telah pun disarankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam, dan benda ini diriwayatkan dalam hadis dan sebagainya. Jadi saya pun tak mau cakap panjang, dan saya dah memberi pengenalan kepada tuan-tuan di sana. Dan sila Tuan-Tuan Salam untuk memberi pandangan apa yang mungkin nak dikhususkan mengenai minyak zaitun ke, atau lain-lain lagi lah, apa tu sauda ke dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Ahmad kerana sudi menjemput saya di broadcast inspirasi AMZ lah. AMZ Stream buat kali kedua. InsyaAllah ataupun pada kali ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai salah satu amalan ataupun makanan yang kita seharusnya menjadikan sebagai makanan harian kita di rumah. Kalau orang belah Europe lah, yang paling kuat amalkan minyak zaitun. Belah Greek, belah Spain, belah Itali, mereka ni kuat mengamalkan minyak zaitun. Sebab zaitun ni ada banyak kelebihan dia lah. Jadi di sini insya-Allah saya akan kongsikan sedikit sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tak silap saya diriwayatkan Imam Tirmizi. Nabi sallallahu bersabda dalam hadis tersebut, "Kuluz zaita waddahinu bihi." Kuluz zaita, makanlah minyak, waddahinu bihi, dan berminyak dengannya. Fa innahu min syajaratin mubarakah, sesungguhnya ianya ataupun minyak tersebut daripada pohon yang penuh barakah. Jadi merujuk hadis tersebut merujuk kepada minyak zaitun. Pohon yang penuh barakah ni adalah zaitun. Apa dalilnya? Di dalam surat An-Nur Allah SWT sebut, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Yuqadu min syajaratin mubarakah.
Apa dia syaratun mubarakah? Zaitunatin. Namanya sebut. Zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Jadi zaitun ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebanyak 7 kali. Dalam surat An-Nur, surat Al-An'am berulang 2 kali, dalam surat Al-Nahl, di dalam surat Tin pun disebut sebanyak 7 kali. Bermakna zaitun ni bukan sesuatu yang kita agak minyak saja, tak ada apa pun. Kita sebenarnya tak tahu minyak, tapi betul juga di luar sana mungkin orang boleh kata saya biasa makan minyak zaitun tapi tak ada kesan apa-apa. Sebab betul lah, sebab minyak zaitun ni dia ada beberapa tahap lah, grade, peringkat. Perahan yang pertama, perahan sejuk. Itu bila buahnya adalah peti yang betul-betul muda ni, bila diperah dalam keadaan sejuk, bukan menggunakan pressure benda api lah. Jadi minyak dia memang betul-betul akan rasa pahit dan ada kepedasan sedikit bila kita rasa tu. Ini betul-betul minyak zaitun yang akan ada khasiat lah, berfaedah lah. Kemudian akan ada perahan kedua, ketiga, keempat. Keempat ni dia akan jadi minyak saja. Itu boleh jadi gunakan untuk masak apa, tapi tak ada faedah apa-apa untuk kesihatan kita. Tapi minyak zaitun yang betul-betul organik, yang buahnya muda betul-betul, kelebihannya banyak. Antaranya masalah jantung. Dia boleh jaga. Masalah jantung ni memang akan terjaga. Serangan jantung ni insyaAllah orang yang agak amalkan minyak zaitun memang tidak akan ada lah. Kalau daripada awal lagi amalkan minyak zaitun, insyaAllah tak akan ada masalah jantung. Kedua, masalah saraf. Minyak zaitun bangun tu masalah saraf ni. Kemudian masalah kolesterol. Memang kita tengok di luar sana pun orang viral lah, bagus kolesterol sebagainya. Memang betul, minyak zaitun ni dia serap kolesterol dalam darah kita. Dia serap. Jadi tanda-tandanya bila kita ada kolesterol tinggi ni, kita akan mudah penat. Selalunya orang bila penat, letih, naik tangga sikit je rasa sesak nafas dan sebagainya, itu ada masalah apa ni, jantung kan nak pergi hospital. Tidak, kadang kolesterol dah tinggi. Kolesterol dalam darah dah tinggi. Saya pernah kena juga. Buat medical check up yang penuh ni. Full medical check up di klinik, salah satu klinik lah. Jadi doktor kata kamu ni sudah ada kolesterol jahat. Dan sungguh saya sebenarnya tak tahu. Baru saya baca dan dengar tentang kolesterol. Bila ada kolesterol ni, mana kita akan rasa letih. Dan saya mula rasa gitu. Jalan sikit je, dulu boleh jogging, lah tak ada jogging. Jalan sikit dah rasa jantung macam nak terkeluar. Oh, ni kolesterol ni. Kemudian kata ada permulaan. Berada dengan kejiman ni. Dah janji tu kata nak bagi ubat. Saya kata tak dululah, belum lagi. Jadi kebetulan, ini sungguh kebetulan minyak zaitun yang berada depan kita ni, kebetulan tahun Ramadan tahun 2023. Kebetulan saya bersama dengan salah seorang sahabat ustaz, nama dia Abdullah Din. Terkenal, orang Kedah mesti kenal dia. Abdullah Din. Kedah, Penang, Sabah mesti kenal dia. Jadi bersama beliau, dia mengajar saya lah, sebab saya ada masalah. Selain daripada itu, masalah yang paling teruk adalah gastrik. Gastrik saya lebih 26 tahun gastrik. Tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Selama hampir 3 tahun saya di Kedah ni, ke belakang ini, saya hanya makan ayam rebus dan ikan rebus dengan nasi putih. Tak ada apa-apa dalam tu. Tak ada minyak, tak ada sayur, tak ada apa. Tak boleh makan, itu saja boleh makan. Sarapan, tengah hari, makan dia sama. Jadi follow up di hospital swasta terkenal, tak perlu sebut nama lah. Follow up di situ, masuk kamera lah, apalah, beri ubat macam-macam. Klinik biasa tu saya rasa lebih 10 klinik saya pergi pasal gastrik ni. Sejak di cat lagi, kemudian di KL, kemudian di sini. Selama 26 tahun ni macam-macam ubah.
Tapi bila Ustaz Abdullah ni dia pun usaha nak bantulah pasal gastrik ni. Jadi dia ada tunjuklah satu flyers ni, saya terbaca. Minyak zaitun ni dia boleh merawat ataupun mengatasi atau masalah penghadaman. Ada masalah perut ni, segala-galanya dia gastrik. Jadi kalau gitu saya cubalah. Jadi dia bagi saya sedikit je dalam botol kecil tester ni. Saya cuba. Malam tu juga kita dalam perjalanan bersama beliau ni, dalam van, kita dalam perjalanan daripada KL nak ke Kedah. Jadi saya minum. Bangun pagi waktu sahur, asal lain, subhanallah. Asal ringan. Kemudian biasanya kalau saya bangun pagi tu memang akan sendawa sampai belah, teruk lah. Saya kadang-kadang masjid pun tak boleh pergi. Sembahyang tarawih pun tahun tu memang tak pergi masjid sebab saya ganggu jemaah. Terlalu teruk sangat. Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Saya telah sahur, saya tidak berbunyi langsung. Pergi sembahyang tak ada apa. Satu hari tidak berbunyi langsung. Saya pun terkejut. Jadi saya terus hubungi ustaz, saya nak minyak zaitun tu. Jadi saya jumpa dia bagi. Mulai itu makan dan jual. Jadi sungguh daripada bulan 4 tahun 2023 sampai hari ini tak pernah tinggal. Balik cat pun saya akan bawa beberapa botol, 5-6 botol saya akan bawa ke cat dalam beg luggage. Jadi bila saya amalkan, darah tinggi saya pun sebelum makan minyak zaitun 156, 54, kadang-kadang 160 darah tinggi. Jadi saya mula makan ni, alhamdulillah darah tinggi sekarang saya 128, 26 macam tu. Turun. Kencing manis tak cek tapi tak ada. Dia rasanya tak ada. Kolesterol memang tak cek tapi tak ada. Sebab simptom-simptom dia tak ada. Terlalu rasanya ringan, sentiasa cergas. Ini kelebihan minyak zaitun. Kemudian orang yang ada masalah, orang yang sudah berumur kan, masalah peringatan sangat berkesan. Dia membantu untuk elakkan penyakit nyanyuk tu, penyakit lupa tu. Dia sangat bagus. Jadi kalau Tuan Haji ada apa-apa pertanyaan ke, silakan. Alhamdulillah Ustaz telah menerangkannya. Tapi saya semasa saya pernah pergi Jordan dulu, satu ketika dulu, buah zaitun ni direndam di dalam air garam dan dimakan oleh orang Arab di sana dengan makanan-makanan lain-lain, contohnya makan daging, menggunakan buah zaitun yang direndam dalam air garam tu. Apa perbezaan dengan minyak zaitun? Agaknya Ustaz mungkin tahu agaknya. Allah. Mengenai buah zaitun direndam dalam air garam tu saya pun tak tahu pasal apa. Tapi kebanyakan itulah sebab buah tu sendiri memang kalau tak ada memang pahit lah, tak boleh dimakan saja. Jadi direndam dalam air garam dia boleh tahan lama dan boleh makan lah. Memang bagus. Itu pun dia akan jadi fungsi yang sama. Masalah penghadaman dan sebagainya. Tapi minyak ni kalau kita makan tu, macam tadi kita sebut, masalah saraf, penghadaman, kolesterol dalam darah kita dia serap, kemudian kencing manis, dia stabilkan gula. Sebab kencing manis ni dia bukan penyakit, gula turun naik kan. Jadi minyak zaitun ni dia stabilkan gula. Sebab gula tak ada pun masalah, tinggi, rendah pun masalah, tinggi pun masalah. Jadi sebenarnya dia perlu stabil. Jadi dia akan stabilkan. Cuma masalah kita sebenarnya, kita keyakinan tu, tahap keyakinan kita dengan benda-benda yang semula jadi ni, kita akan lebih mudah yakin dan percaya dengan ubat yang dikotakkan. Tulis dengan apa benda tu kita lebih. Walhal sebenarnya ubat-ubatan yang kita diberi di hospital, di farmasi dan sebagainya pun adalah daripada bahan tu juga. Dan alam tu juga, dari bahan pokok dan sebagainya. Ada pula daripada unsur haiwan pun ada juga. Kadang-kadang sebab tu bila kita makan tu, tak serasi yang kita kadang-kadang keluar rasa gatal lah, allergi ke ubah. Jadi benda yang organik tak ada apa-apa ni, kebanyakan dia tak ada apa-apa side effect bila kita makan. Jadi ini minyak, tapi dia tak ada apa nama dia? Campur bahan. Sebab minyak zaitun ni pun dia ada, macam tadi kita sebutlah,
kita tengok acidity dia, ini kurang daripada 0.2. Bahan ni. Dia punya lemak dia yang acidity nama dia di sini. Acidity disebut. Ya. Kalau dia lagi rendah daripada 0.8. Ya. Daripada 0.8 ke bawah kira okey. Tapi dia lagi rendah lagi bagus. Lagi rendah ni tak sampai 2. Dia tak sampai 0.2 ni. Ni 0.15. Biasanya ni apa nama kolesterol dalam badan ni, dia biasanya tahapnya sepatutnya bawah pada 4 katanya. Sepatutnya bawah pada 4. Yang kita kena maintain. Kalau 4 ke atas sampai 6 tu, orang tua tu boleh tahan lagi kan. Kalau lebih daripada tu maknanya ada bermasalah lah. Ya. Jadi bila kita makan ni, dia sebenarnya waktu yang kadang-kadang waktu makan tu penting juga. Waktu yang terbaik kita makan minyak zaitun bangun tidur. Bangun tidur. Itu yang orang Arab ni. Ya. Orang Arab ni makan minyak zaitun dalam ketika perut kosong. Perut kosong. Dalam keadaan perut kosong tu berit kan kita kata. Keadaan perut kosong bangun tidur terbaik. Belum gosok gigi lagi, minum air sikit, air kosong. Kemudian ambil sedikit. Bagi orang yang tak berapa nak makan minyak banyak ni, minyak zaitun dan sebagainya tu, sudah kecil tu jadilah. So kecil tu, sikit pun tak apa, dia berkesan. Asalkan minyak asal makan je. Ya, makan. Sikit. Kalau ikut sini tu dia suruh kita 15 ml lah. Banyak. Kan banyak juga lah kan. Banyak juga kan. Tapi kalau sudu kecil dia tak sampai lah 15 ml kan. 15 ml tu sudah besar. Besar. Besar tu 15 ml. Saya ini cawan ubat yang biasa diberi. Ya. Saya penuh kan lah saya makan tu. Hari-hari. Jadi seminggu habis. Jadi orang yang tak biasa ni tak boleh. Jadi tak apa. Suri kecil pun jadi. Sikit je. Makan. Setelah itu sejam. Paling kurang lah. Sejam. Tak perlulah makan apa, minum apa. Tunggu dulu. Lepas tu baru nak sarapan apa boleh. Dia kadang-kadang kita makan dia selepas makan pun dia berkesan. Ya. Tapi seeloknya. Sebelum makan. Sebelum makan. Seeloknya dia sebelum makan. Ya. Orang yang ada masalah gastrik ni, benda yang terbaik minyak zaitun. Sebab ubat-ubat biasa ni dia tak selesai masalah gastrik. Ya. Saya makan macam-macam ubat, sak je. Tapi alhamdulillah sejak mula makan ni, sekarang saya boleh makan apa saja benda. Boleh. Alhamdulillah. Boleh makan semua. Pedas boleh makan, sayur-sayur boleh makan. Alhamdulillah. Jadi itulah sedikit mengenai minyak zaitun. Dan sepanjang yang ustaz orang kata makan dan juga menjual, apakah yang respon daripada ataupun testimonia daripada pengguna-pengguna minyak zaitun? Alhamdulillah, memang banyak testimoni lah yang daripada orang-orang yang beli daripada kita terus. Ya. Ada beberapa orang yang saya boleh kongsikan. Banyak ni yang original lagi. Ya. Jadi satu masa saya mula makan tu, baru setelah 2 minggu saya makan. Jadi pun saya bila berkesan tu, orang-orang yang saya kenal, orang rapat yang saya kenal, yang saya tahu dia ada masalah lutut, masalah apa, saya terus kongsi dengan mereka. Ya. Saya kongsi dengan mereka, cari minyak zaitun yang elok, rasanya macam tu makan. Saya tak suruh dia beli atau tidak, yang penting cari minyak zaitun elok. Kemudian kebetulan saya pun ada bawa ni lah. Jadi bila bercakap tu, ada yang boleh percaya, ada yang rasa macam semua biasa lah itu kan. Semua orang akan rasa, semua orang klaim. Saya kata ya betul, tapi cuba. Cuba dulu. Jadi ni pas dua kenalan lah, pasangan suami isteri di KL. Si isteri dia ada masalah lutut, tak boleh naik tangga dia. Dah operate, injek apalah benda tak tahulah dekat lutut tu. 2-3 kali masalah tak selesai. Suami dia pula kencing manis, jadi kering semua. Selera makan tak ada. Saya pun tengok dia terkejut. Bila saya bercakap, yang lagi tak percaya tu suami dia. Masa saya cakap pasal minyak zaitun ni, lagi dia semua orang klaim-klaim je tau. Saya diam tengok aja. Jadi bila saya nak berjalan tu, saya tinggalkan botol untuk mereka. Mereka pun nak jaga hati kan, cakap banyak kan, mereka beli satu. Jadi
Saya balik. Setelah 2 hari Raya Idul Fitri pada tahun 2023, jatuh pada hari Sabtu tak silap saya kot. Ke Jumaat. Tak pasti. Jadi saya tanya dia, dah makan ke? Dia kata, belum. Saya masih ada minyak zaitun tak habis lagi. Minyak zaitun lain. Jadi sehari kemudian tu dia mesej. Dia kata, malam tadi saya makan minyak zaitun tu. Alhamdulillah. Hari ni Umi rasa kaki dah boleh berfungsi. Dah boleh naik tangga. Badan pun rasa ringan. Saya kata bagus, teruskan makan. Jadi 2 hari kemudian dia telefon berkali-kali. Saya tengah memandu, perasan saya telefon dia semula. Dia kata, minyak ada lagi tak? Saya kata ada. Hantar 2 botol. Post lah kat dia. Saya post. Setelah 5 hari dia telefon balik. Dia nak 5 botol. Jadi ni antara satu. Kemudian orang yang kedua adalah di Kedah ni. Ada satu kedai makan ni, saya selalu kedai tepi jalan lah. Jadi saya bila berhenti makan, saya sengaja akan letak minyak zaitun atas meja lah. Orang kan suka tanya, ni apa ni? Jadi yang kena beli. Jadi tokek kedai tu perempuan. Dia salah satu jari dia macam ni lah. Tak boleh buka. Jadi saya kata dengan dia, makan minyak zaitun. Ya ke? Dia kata, cuba. Dia baru untuk masalah saraf. Mana tahu? Cuba. Jadi dia beli, kata, tapi hutang lah. Saya kata, tak apa. Nanti bila-bila bayar, dia ambil. Dia makan, sungguh dengan izin Allah SWT. 2 hari kemudian, dah boleh lah. Dia kata dah bertahun-tahun tak boleh lah. Sudah boleh. Terus dia tambah lagi 1 botol. Jadi ni orang yang terus beli lah. Terus beli dari kita dan dia bagi tahu. Dan kita sendiri sebenarnya masalah gastrik kita paling teruk, dan ada sleep disk macam-macam. Kadang-kadang susah nak tidur. Ini sebenarnya minyak zaitun ni memang disahkan oleh Nabi SAW bahawa memberi impact yang baik lah kepada orang pemakan makanan ni kan. Dan hadis dan sebagainya. Minyak zaitun tu kita perlu amalkan. Kita perlu dijadikan sebagai makanan ada yang kita di rumah. Suplemen, makanan suplemen. Suplemen lah. Sama ada belah pagi, ataupun kalau kita ada masalah kesihatan yang agak teruk sangat, mula dengan 2 kali lah sehari lah. Nak tidur, bangun tidur. Sudah keadaan makin okey, baru kurangkan lah pada sekali sehari. Asalkan perlu diteruskan hari-hari. Setengah orang pula ada yang dia rasa macam tu lah, ada penyakit-penyakitnya tak tahu. Pergi cek ke hospital, kata tak ada apa. Tapi dia tak apa-apa. Jadi boleh amalkan minyak zaitun di tapak kaki tu. Boleh sapu tidur. Kalau orang yang ada stres, tak boleh nak tidur dan sebagainya, dia boleh bantu cepat tidur. Cepat lena, sungguh. Memang akan lena, akan terus urat kita yang tegang, stres tu, dia akan jadi lembut, kita boleh tidur sungguh. Tidur dan lena. Haji Ahmad pun ada masalah tidur. Anda masalah tidur, ya dah. InsyaAllah saya akan saya dah beli, saya akan cuba. Malam lah tidur sapu, urut dalam 2-3 minit, pakai stocking. Memang boleh tidur. Sungguh boleh tidur, insyaAllah. Amalkan. InsyaAllah. Saya akan amalkan. Saya akan amalkan. Dan minyak zaitun ni, buah zaitun ni di mana banyakkan ditanam di negara Arab ataupun di Afrika? Dia kalau di Afrika ni, belah utara Afrika ni memang banyak lah. Utara Afrika ni Morocco. Sebab kawasan tu yang terbaik sebenarnya. Panas, Sahara, kawasan mereka ni sesuai untuk pokok zaitun ni. Dan di Baitul Maqdis pun di antara tempat yang sesuai dengan zaitun. Mana? Di Baitul Maqdis di Gaza. Belah sana ni, belah Palestin ada. Tunisia ada. Tunisia punya pun antara yang terbaik sebenarnya. Tapi dia tak terkenal, tak banyak sangat keluar macam Morocco. Morocco lagi banyak. Morocco lagi banyak. Sebab mereka ni ada ladang yang besar-besar. Macam saya pernah pergi Jordan, saya tengok dia tidak ada hasil lain daripada
sumbernya dengan minyak dan sebagainya, tapi kehidupan masyarakat sana nampak tidaklah semiskin di tempat-tempat lain. Tapi dengan ada yang ada pun pada mereka ialah pokok zaitun ni kan, ladang zaitunnya, itu yang menjadi sumber pendapatan ni. Mungkin di antaranya, tapi saya tak nampak lah banyak aku ada factory dan sebagainya kan, tapi zaitun tu menjadi satu sumber pendapatan negara itu. Kalau belah Europe tu yang banyak, belah Spain dia memang tanam. Spain pun ada juga. Spain dengan Morocco kan sepadan dan sebagainya. Jadi antaranya tu Morocco ni paling banyak lah. Ini pun daripada Morocco. Morocco. Ini pun daripada Morocco. Zuitina nama dia. Zuitina boleh jumpa, boleh dapat di mana pun. Shopee pun ada orang masukkan. Okay. Ya, alhamdulillah. Jadi ada lagi kita nak tambah mengenai ini, Mandarin cerita ni? Saya rasanya setakat itulah pun. Jadi terima kasih Ustaz kerana memberi penerangan mengenai makanan suplemen untuk masyarakat ataupun orang kita, terutamanya orang yang mengidap berbagai jenis penyakit yang tidak berubat, tak sembuh dan sebagainya. Saya rasa eloklah cuba dengan memakan minyak zaitun. Dan minyak zaitun pun memang dah terkenal lah, bukan di negara Arab dan di satu dunia lah boleh dikatakan. Dan di antara agaknya menjadi rebutan di sebelah Palestin pun mengenai tanaman pokok zaitun, di antaranya agaknya, tak silap saya lah. Jadi, dan sebagai penutupan lah, macam tadi kita sebutlah isu masalah jantung ni adalah satu penyakit yang teramat banyak di sini lah. Di sini Malaysia. Dia isu jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, semua sebenarnya ada kait rapat dengan kekurangan minum air. Memang salah. Semua ni jantung ni ada kaitan dengan darah. Darah ada kaitan dengan air. Bila kita kurang minum air putih ni, darah kita ni akan jadi pekat, masalah apa dan sebagainya. Itu masalah akan jadi darah tinggi, jadi kencing manis dan sebagainya. Masalah jantung ni ada seorang juga kenalan, salah seorang ustaz terkenal lah di Kedah ni. Isteri dia ada temu janji untuk dipasang bypass jantung ni, spring apa benda tu. Jadi sebelum lagi 2 minggu dah pasang. Sebelum tu, jadi kenalan yang tadi, ustaz yang tadi tu juga, Ustaz Abdul Aziz juga pesan kepada kawan dia, suruh isteri makan ni, sebab ni bagus untuk jantung. Jadi dalam tempoh 2 minggu sebelum dia jumpa doktor tu, dia amalkan minyak zaitun ni. Bila dia jumpa doktor, cek, sebab mereka dah pergi cek, betul-betul nak sahkan dan boleh pasang. Bila dia pergi cek tu, doktor kata dah normal, tak ada apa. Jadi tu kita tanya dia makan apa, buat apa, dia tak mau cakap. Sebab takut kalau dia cakap tu doktor akan marah ke apa. Jadi doktor minta dia tolong beritahu kamu makan apa. Dia beritahu lah. Dia tekan teruskan. Doktor yang nasihatkan dia teruskan. Jadi tak jadi pasang. Jadi dia sebenarnya memang bagus kalau kita dia ingatkan minyak zaitun betul. Tapi macam tadi dah, punca kepada penyakit isu kekurangan minum air. Orang kurang minum air. Minum benda manis banyak. Teh ais, limau ais, terutama orang Malaysia macam-macam. Semua sejuk dan ais. Dan gula, maaf. Dan lemak. Jadi biunsub dan sebagainya. Air putih ni susah nak minum. Kurang minum air putih memang akan masalah. Sebab minuman yang kita minum di kedai makan tu, bila dia ada gula, dia sudah bukan dikira sebagai air lah. Dia sudah jadi pemakanan dah. Jadi kita perlu jaga minum air putih. Barulah bila kita amalkan benda-benda macam ni, dia akan berkesan. Kalau kita hanya ni saja, tapi benda yang penting tu kita masih lagi tak jaga, tak akan selesai. Jadi itulah. Apa pun, sesiapa yang ingin dapatkan minyak zaitun boleh hubungi Haji Ahmad. InsyaAllah. Sebenarnya kalau sesiapa yang ingin minum zaitun ataupun belajar Al-Quran secara mendalam, sebab ni seperti yang saya katakan tadi, ustaz ni boleh katakan pakar lah dalam bidang pengajian Al-Quran, dari segi tajwid, dari segi sifat, makhraj dan sebagainya. Dan bila kita mengaji, dia boleh tegur walaupun sedikit kesilapan, dia boleh kesan
sebabnya Al-Quran adalah menjadi daging darah dia. Jadi siapa yang memerlukan minyak zaitun dan atau memerlukan untuk belajar Al-Quran dengan Ustaz Abdul Salam, bolehlah hubungi Ustaz Abdul Salam sendiri, ataupun Ustaz Abdul Salam ni dia adalah pengajar bebas selain daripada mengajar di sekolah, seminggu 5 hari saja, 5 kali saja di sekolah, dan selepas itu adalah masa yang bebas untuk dia mengajar Al-Quran. Jadi insyaAllah saya akan masuk nama telefon Ustaz, nama dia sekali dalam video ni, dan sesiapa yang berhajat boleh menghubungi terus Ustaz Abdul Salam, dan insyaAllah kita masukkan nama beliau dan nama telefon sekali. Itulah yang saya akan beritahu untuk makluman para pendengar di luar sana, kan, insyaAllah. Jadi ingat, tak ada apa-apa, no? Baik. Terima kasih Ustaz pada atas perkongsian pada pagi ini untuk kesihatan warga negara Malaysia ni. Yang orang Malaysia ni dia antara yang terkenal lah dengan penyakit jantung, kencing manis dan sebagainya. Dia adalah antara yang tertinggi di dunia sebab pemakanan lah berpuncanya yang menyebabkan begitu. Baik, kita tutup majlis ini dengan Barakallahu bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.